ikhlas. Dan jadi pengajaran arah kita ni yang beragama Islam ni, yakin bahawa doa kita ni tidak pernah ditolak oleh Allah. Doa kita ni tidak pernah ditolak oleh Allah, cuma belum dikabulkan. Indah jadi kesalahan ke tu Ustaz? Indah jadi kesalahan. Ya saya atu waktu bis kita belum Islam sudah Allah kabulkan. Apatah lagi apabila bis kita sudah beragama Islam. Apa katanya? Ada sudah niat atunya, tapi belum jual laginya. Pebinian masih belum maunya. Terbalik pulang ni. Biasa kadang-kadang ada yang lakinya tidak mau, pebinian belum maunya. Dan inilah yang menjadi pemikiran saya, bahawa kadang-kadang sesuatu itu bukan dapat kita lihat dari segi logik. Dia dapat lihat dari segi logik. Kalau semua benda, semua perkara akan kita lihat dari segi logik, apa bezanya kita ni dengan Mu'tazilah? Dada semua boleh dilihat dengan logik untuk menyangkal jawapan pertanyaan-pertanyaan. Satu kadang ada yang dah setuju ni apabila diceritakan yang ulama-ulama dulu ni, sampai contohnya Syekh Daud Abdullah Al-Fatani yang dikategorikan sebagai ulama wali, dengan ada karamah-karamahnya yang tersendiri. Mulalah sekarang tu ada yang mengatakan kita ni berlebih-lebihan. Bukan berlebih-lebihan, tapi itu menjadikan satu indikator untuk kita ni meyakini bahawa ilmu yang disampaikan bis dia tu bukanlah satu ilmu yang mungkin mudah bagi kita di zamanan ya. Tapi zaman dulu untuk mengumpulkan ini terlalu sulit, terlalu sukar. Apa lagi yang indah logik? Menulis menggunakan tangan, cahaya keluar dari tangan. Ada. Malam-malam bis kita menulis, tutup lampu, terus marak. Bis kita update status. Alhamdulillah. Tadi aku menulis buku, tangan marak. Reaksi orang ada dua tu. Baik mengucap, baik beristighfar. Tapi ini yang berlaku pada ulama-ulama dulu. Syekh Daud Abdullah Al-Fatani pun macam itu kan. Apabila raja yang percaya, ia membuat kitab Munir Musalli itu dengan tanpa rujukan sama sekali. Okay. Cuma adalah ada karang power-powernya ada pengadan ya lagi ya. Itu anu saja tu intronya saja. Okay. Masih dalam penyelidikan awal pada tahun 1985. Penyelidikan 1985 ini kita kategorikan penyelidikan awal. Berapa puluh tahun sudah tu. Beliau menyusun sebuah buku berjudul Syekh Ismail Minangkabau, Penyiar Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, cetakan pertama. Pada tahun 1985 sudah orang mula mengkaji tentang Syekh Ismail Minangkabau ini. Dan buku ini dirujuk oleh ramai penulis. Tulisan beliau yang sekarang merupakan hasil penelitian yang terkini setelah menemui pelbagai karya Syekh Ismail Minangkabau, mendapati beberapa kekeliruan terutama dari segi tarikh lahir dengan kematian itu tadi. Sebab itu Wan Sagirani tidak bersependapat berkaitan dengan kewafatan Syekh Ismail Minangkabau yang termaktub dalam Ensiklopedia Islam 2 indeks cetakan pertama 1954 halaman 55-56. Ini sebab ia mengkaji ada beberapa perkara ini yang tidak diterimanya. Sebab dalam ensiklopedia itu menjelaskan Syekh Ismail Minangkabau lahir pada tahun 1125 Hijrah dan wafat pada tahun 1160 Hijrah. Macam mana orang sekarang ini membuat sanggahan, membuat
kita ni tu argumentasi indah setuju dengan berdasarkan beberapa faktor. Ini namanya faktor ilmiah. Kalau indah setuju, datangkan apa buktinya. Sanggahan dilakukan sebagai bukti bahawa Syekh Ismail Minangkabau jauh lebih muda daripada Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Ini satu. Syekh Daud Abdullah Al-Fatani ni gurunya, dan ia jauh lebih muda. Sedangkan kelahiran Syekh Daud Abdullah Al-Fatani sahaja ada menyebut pada tahun 1133 Hijrah dan 1153 Hijrah, 1183 Hijrah. Itu dapat dibuat perbandingan. Yang pasti sewaktu masih kanak-kanak, Syekh Ismail Minangkabau dibawa oleh ayahnya berpindah ke Makkah dan belajar kepada Syekh Utsman Ad-Dimyati. Ini kebanyakan. Syekh Ismail Minangkabau ini diakui ia belajar di Makkah dengan Syekh Utsman Ad-Dimyati. Dan dilihat lagi ulama tempatnya belajar ini hidup pada tahun 1196 Hijrah. Tu dapat dibuat perbandingan tadi ya. Kalaulah benar apa yang dikatakan oleh ensiklopedia tu. Oleh sebab Syekh Ismail Minangkabau adalah murid Syekh Utsman Ad-Dimyati, maka tahun kelahirannya dapat kita dibandingkan dengan tahun kelahiran beberapa orang murid Syekh Utsman Dimyati yang lain. Said Ahmad Zaini Dahlan yang lahir pada tahun 1232 Hijrah. Syekh Muhammad Sulaiman lahir pada tahun 1233 Hijrah. Ini murid-murid yang seangkatan, bermakna itu di antara pembayang umurnya. Jadi jelas tahun 1125 Hijrah itu ditolak. Kelahiran Syekh Ismail Minangkabau pada tahun 1125 itu ditolak. Tu bisa kita lihat. Ada penting di mana tu tarikh kelahiran pun kena cek tu bah. Tadi nak dorang pertikaikan bila tadi birthday. Kalau sudah ada buku bis kita kena buat, alhamdulillah sudah tu. Bila lahirnya, di mana ia lahir. Okay. Ini di antara fakta-fakta yang menarik. Daripada semua karya Syekh Ismail Minangkabau yang ditemui, ternyata yang tercatat tahun selesai penulisan hanya sebuah sahaja. Ini di antara karya-karyanya, yaitu Ar-Rahmatul Habitah fi Zikri Ismi Zati wa Rabbita, yang diselesaikan pada tahun 1269. Ini satu lagi ciri-ciri kitab turas lama. Kadang-kadang ada nada nama, kadang-kadang ada yang nada tahun bila mula dibuatnya, tapi selalunya tahun kesudahannya ada dibuat. Bulan Ramadan, waktu asar ada dibuat. Dulu-dulu memang macam itu lah, orang suka menulis. Alhamdulillah selesai pada waktu asar. Sekarang ini macam itu juga, tapi dia bertulis, bergambar. Bergambar, digambar, selesai pukul sekian-sekian. Ada juga, jam juga. Arah IG dan sebagainya, share juga. Ulama-ulama dulu dalam bentuk penulisan. Ini sudah cukup untuk menyanggah kenyataan bahawa Syekh Ismail Minangkabau wafat pada tahun 1160. Kalau ia wafat pada tahun 1160, 1269 itu siapa membuat? Bahkan beliau masih hidup hingga pada tahun 1269 tadi. Menurut tulisan Syekh Muhammad Mirdad Abdul Khair dalam Nasrun Naur wa Zahara, bahawa Syekh Ismail Minangkabau wafat melangkaui tahun 1280 Hijrah, limpas tahun 1280. Kedengaran azan dan lubang azan. Habis sudah. Kena azan. Sembahyang dulu. Ataupun teruskan. Sembahyang dulu. Ada bayar. Kita itu ada bayar.
sekarang sembahyang bikin tempat sembahyang lagi. Okey? Baik. Tadi teruskan insya-Allah. Bercakap mengenai dengan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Saya ulangi Naqsyabandiyah Khalidiyah. Okey? Satu kajian telah dilaksanakan. Sebab kenapa kita ni buat kajian berkaitan dengan Syekh tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ni, sebab Ismail Minangkabau, Syekh Ismail Minangkabau memang ia yang pelopor tarikatan ya. Jadi kita ni cek. Bukan kita ni lah, berdasarkan daripada kajian-kajian yang telah dibuat. Yaitu Muhammad Haidar Kamul Zaman pensyarah di doktornya Dr. Muhammad Haidar, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Karena cek sudah nih. Pertama, dijelaskan dulu makna tarikat. Salah satu amalan kerohanian yang melibatkan berbagai elemen dalam membentuk pribadi sahsiah mukmin dan mempunyai matlamat untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud tarikat. Tani kan mau mendekatkan diri kepada Allah. Oleh kerana itulah tarikat mempunyai kaedah-kaedah dan amalan-amalan yang tertentu dalam mengamalkan disiplin kerohanian. Apabila berusaha untuk mencari sesuatu kebenaran ini, inilah jua di antara kadang-kadang yang menyebabkan kita ni diuji. Hati-hati. Dah salah kita ni kan mendekati ilmu tasawuf. Yang salahnya kalau kita ni sendiri tidak mempunyai asas yang kukuh. Asas ilmu yang kukuh tu penting. Asas tu dulu kuatkan. Naik pelan-pelan. Ya guru saya kalau kan naik pinang nantinya naik dari bawah, jangan melompat terus ke atas. Pugur karangnya melabuk. Kita ini kan mengenal Allah. Belajar satu. Yang bahaya anda belajar jadi penyanggah yang memanjang. Tukang bantah nganya. Sasat ni. Kadang diri pun paning. Semua sasat. Mana yang lurusnya? Pandangannya lah. Ini selalu. Okay? Hati-hati. Dalam kita ni berhujah, apa buktinya? Mana bidangnya? Mana bahagian bidang ketegunan kita ni? Kalau orang itu mengatakan tidak diterima, sebab apa? Lihat apa latar belakangnya. Lalu kalau dilihat dari sini, apabila dikaji, dilihat lagi satu persatu, ianya bukan hanya melibatkan situasi teoretikal sahaja, tetapi bersifat praktikal yang perlu dilaksanakan bagi mereka yang telah reda dan bersedia untuk menempuh jalan tasawuf. Yang kadang-kadang juga menjadikan benda itu dikategorikan sesat ataupun bercanggahan, selalunya yang berlaku adalah disebabkan pengikut-pengikutnya. Bukan yang asal tu kadang-kadang. Pengikut-pengikutnya ni. Sebab pemahaman ni berbeza. Sebab itu kita ni belajar mesti ada guru. Sekali baca maknanya macam mana? 2 kali baca lain tu lagi, 3 kali baca lain tu lagi. Satu, kita ni perlu rujuk guru. Tarikat Naqsyabandiyah ni juga dilihat dalam kajian ni, tarikat ini mestilah sesuatu yang menepati landasan syariat yang telah digariskan. Ini metodologi kajian yang dilaksanakan oleh Allah, yaitu syariat Islam. Kerana tarikat yang tidak berlandaskan syariat bermaksud tarikat tersebut merupakan tarikat yang sesat. Kerana itulah perlu satu-satu tarikat dinilai amalannya supaya dapat dikenal pasti ianya bukan sesuatu yang bercanggahan dengan ajaran syariat Islam dan sesuai diamalkan menurut pandangan syarak. Ini pertimbangan ataupun metodologi ataupun instrumen yang digunakan dalam penyelidikan yang dilaksanakan. Dapatannya apa? Kajian yang telah dijalankan yang bertujuan membincangkan mengenai metodologi, manhaj, pengamalan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini di Malaysia.
menggunakan metode analisis kandungan dan pensejarahan, di mana bahan-bahan yang berkaitan telah dirujuk dan dianalisis. Baca-bacaannya apa semua sekali dirujuk, dilihat, dan hasil kajian mendapati tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah mempunyai amalan-amalan yang ditetapkan dan telah pun diaplikasikan kepada mereka yang berusaha untuk mencapai tingkatan tasawuf yang dikehendaki, antaranya bai'ah, talqin, tawajjuh, zikir, dan khatam. Dan kajian yang dilaksanakan oleh Dr. Kamaruzaman Nani mendapati semua sumber-sumbernya berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama. Sebab itu Naqsyabandiyah Khalidiyah diterima. Dia tahu karangannya ada, masih kita. Yang diharamkan, yang direkodkan JAKIM, yang indah lagi, yang difatwa, yang diharamkan di Indonesia, tarikat Naqsyabandiyah Fidrun Yahya. Ini yang indah lagi diterima. Okay? Pengasasnya Profesor Dr. Haji Sidi Syekh Fidrun Yahya. Ini pun payah menjawab ni kadang-kadang. Prof dia sudah tuhnya. Prof doktor, bukan calang-calang bah. Jangan kita lupa, makin tinggi orang itu, syaitannya makin kuat nih. Kadang berdoa kita nih, mudahan ku jadi orang biasa-biasa saja. Syaitannya biasa juga. Saya selalu tanamkan dalam diri saya, kalau ada perasaan kita nih betul, orang lain salah, istighfar. Sebab Imam Syafi'i sendiri berdebat apabila ada percanggahan, apa yang diharapkan oleh Imam Syafi'i dalam perdebatan tersebut, ia salah, bukan ia menang. Dan berbeza pada zaman mutakhirin ini, kita ni berdebat supaya kita ni menang, orang lain tu kalah, orang lain tu salah. Imam Syafi'i tidak. Ia berdebat yang mengharap adalah sesuatu yang benar itu dapat ditegakkan dan ia tu salah. Kenapa salah? Didakwanya, ada pendakwaan di sini, didakwa diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum baginda menjadi Nabi. Melaluinya Allah menurunkan Nur Muhammad. Ini jadi isu yang dah mau habis ni. Nur Muhammad ini pun jadi isu yang dah mau habis. Hanya pada menjelaskan apa makna Nur Muhammad itu sendiri. Okay? Satu, kita ini harus berwaspada. Ini telah difatwakan sesat pada 16 November 1981 dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Ini yang sedikit, yang banyak nampak sesatnya pun ada orang percaya. Apa agama baru ni ada tu yang di Egypt ni? Hadi apa tu? Hadi bin Allah. Pun boleh orang percaya. Mana boleh orang percaya tu Tu hati-hati. Kadang benda yang membawa kepada kerosakan kita ni dalam berakidah adalah taksub. Terlalu taksub. Okay, jangan kita ni terlalu taksub itu. Ilmu Allah ni luas, insya-Allah. Dan ini doa mudah-mudahan Allah sentiasa jaga hati kita ni. Sebab macam yang pernah saya perkataan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, pernah dijadikan sebagai hujah orang Kristian bahawa Nabi Muhammad pun sendiri ragu-ragu. Kalau anda tanya habis kita, Nabi kan dalam surah Fatihah setiap hari kita dibaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kata orang Kristian ni hampir memurtadkan orang Islam ni tadi. Katanya macam mana kau akan mengikutkan Muhammad, sedangkan Muhammad sendiri setiap kali solat minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Sedangkan dalam Bible, Nabi Isa
memang beritahu ia berada pada jalan yang lurus. Bermakna kau salah pilih Nabi ni. Pada makna memaknakan ihdinas siratal mustaqim itu. Dia bukan suka-suka hati kita ni bagi makna. Sedangkan dalam ayat Al-Quran yang lain, Nabi Muhammad adalah di antara Nabi yang berada pada jalan yang benar. Itu hati-hati. Agak orang liberal sekarang menggunakan kul ya ayyuhal kafirun, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama lagi. Sudah ada paksaan dalam agama, sembahyang ini tak payah dipaksa ni. Ini ada paksaan. Dia pandai yang bagi makna. Sebab itu kita ni ada tafsir, kita ni ada syarah. Okey. Seterusnya kajian berkaitan dengan pendidikan beliau, Syekh Ismail Minangkabau. Syekh Muhammad Mirdad Abdul Khair meriwayatkan bahawa waktu Damit lagi ia ikut ayahnya, ini Syekh Ismail Minangkabau, ke Mekah belajar beberapa pelbagai ilmu kepada Syekh Usman Dimyati. Dan setelah ulama besar tersebut wafat, Syekh Ismail Minangkabau belajar lagi kepada Syekh Ahmad Ad-Dimyati, anak murid kepada Syekh Usman Nania. Selain daripada kedua-dua ulama ini, Syekh Ismail Minangkabau juga belajar kepada ulama-ulama lain di dalam Masjidil Haram Makkah. Dan Syekh Ismail Minangkabau sempat belajar kepada mufti mazhab Syafi'i ketika itu, Syekh Muhammad Sa'id bin Ali Asy-Syafi'i Al-Makki Al-Qudsi. Bermakna Syekh Ismail Minangkabau memanglah bermazhabkan Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Ulama dunia Melayu yang menjadi gurunya, yang dapat diketahui secara terperinci adalah Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Ini gurunya. Ini gurunya. Baik. Ini jangan habis kita banyak tanya di sini ni. Ini sekarang tadi bukakan sisi pertanyaan. Ini yang punya latar belakang saja. Kita ada 6 minggu, alhamdulillah, panjang sedikit. Sebelum ini 4 minggu saja. Okey. 4 minggu tuan Tani Alita. 4 minggu. Ini atam pulang sekarang ni. Ini bertambah tu ni. Kawan-kawan bis kita yang lain arah lanjutan. Kelas dah ada. Masuk saja ni. Arah siapa sebenarnya? Siapa punya tanah lain ya? Mana ya? Pengalihan kali. Dia ada cara jua. Entah ada beberapa yang kelas-kelas lanjutan yang saya masih ingat itulah. Alhamdulillah. Okay. Jadi ini di antara kitab-kitabnya. Ini di antara kitab-kitab yang dibuat. Satu, Ar-Rahmatul Habibah fi Zikri Ismi Zati Warabitah. Cari dia kalau anda. Siapa barangkali kalau bab astronomi terpakai yang carinya tu. Yang kita susah hati kalau bab nak bulan dah nampak, tanya orang depan mis kita ni. Tinggi yang hadir ni hebat-hebat. Okay. Kadang-kadang mungkin lebih hebat daripada saya. Saya dah berapa hebat ni, saya dah berapa banyak tahu ni. Kita lebih tahu ni kadang-kadang. Kayaknya Allah takdirkan izinkan suruh saya di sini. Maknanya saya pun mau duduk di sana tu. Okay. Dan ini di antara terjemahan sebuah karya murid beliau sendiri, seorang Arab yang bernama Syekh Husain bin Ahmad Ad-Dawsari. Kitab-kitab yang diterjemahkan. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama Nusantara banyaknya mengambil kitab-kitab yang diterjemahkan. Kalau Syekh Daud Al-Fatani kadang-kadang kebanyakannya merujuk Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin pun masa ni kena sanggah juga. Sakit kepala. Saya sakit kepala sebenarnya. Nak bagi tahu banyak hadis dhaif dia. Ini saya terus terang arah habis kita. Untuk kan jadikan Syekh Albani sebagai rujukan,
untuk melihat kepada hadis-hadis sahih tidak ada masalah. Tapi kalau hadis itu didaifkan oleh Syekh Albani, itu ada masalah sedikit. Sebab beliau bukan pakar hadis yang sebenar-benarnya. Kalau kita ni bercakap, ada tahu orang lagi melawan kan, to backup. Islam ni kritikal sudah dari satu sudut. Bukan kritikal kita ni kan melawan musuh. Kita ni sendiri. Sama-sama kita ni sendiri. Sama-sama agama. Tapi Alhamdulillah, ini diantara yang kadang-kadang tanpa kita ni sedari menimbulkan kebaikan di Brunei. Dulu kita ni heran kan, kenapa Brunei ni dah bebas ni. Penceramah pun kena tapis. Kesian penapisan. Jadi mangsa. Tapi akhir-akhirnya apabila saya sendiri pernah ke Indonesia, saya berjumpa waktu saya kursus 3 minggu di Lembaga Kaligrafi Al-Quran Indonesia. Waktu mula-mula reformasi Indonesia tu mengharapkan keterbukaan semua. Semua masuk. Tapi rupa-rupanya tidak sama seperti yang dibayangkan tu. Muhammadiyah masuk apa, banyaklah yang akhirnya mengganggu-gugat. Kita ni bermazhabkan Syafi'i pun kena jadikan isu juga. Apanya Syafi'i saja, bukan Syafi'i ganya yang lurus, mazhab lain pun lurus juga. Tak pernah kita yang bermazhab Syafi'i ni mengatakan mazhab lain salah kan? Mana pernah? Tak pernah. Cuma kita ni kan melihat untuk kanak-kanak. Sian kanak-kanak peringkat 10 agama kan diajarkan 4 mazhab. Orang basar belajar 4 mazhab pun dah selesai. Saya mengajar bab solat di masjid-masjid bawah apa, kadang-kadang awal saya nasihati, apabila saya ajarkan kaifiat solat menurut mazhab Syafi'i untuk diri kita ni, bukan untuk diri orang lain untuk diri kita ni, hati-hatinya saya. Jangan karang selepas ini mencari kesalahan sembahyang orang pulangnya. Salah tu ya belajar. Apa tu disimpannya di sini ni? Disukatnya dah gitu. Mazhab Syafi'i antara pusat, dada, tengah-tengahan. Siapa tahu pusatnya ke bawah sedikit. Kenapa tu disiring dan sebagainya. Inilah di antara yang selalu berlaku. Pertanyaan tu bukan sebab kita ni dah tahu kadang-kadang, tapi disebabkan kita ni tahu kan mau membetulkan apa prinsip yang kita ni ada. Itu bukan penuntut ilmu yang sebenarnya. Guru saya sendiri berpesan, mula-mula kamu belajar katanya anggap macam cawan yang kosong. Jangan bisi air. Kalau kamu belajar masih penuh macam ini, tumpah ninya. Tidak tahu apa bentuknya yang akan kamu pelajari. Buang. Biar isi perlahan-lahan. Biar kita ni tahu mana yang kita ni pelajari itu. Okay. Seterusnya yang kedua, risalah muqaranah sembahyang. Ini tanpa tarikh, nada tarikh, kandungannya membicarakan tentang niat sembahyang. Bukan sembahyang muqaranahnya. Muqaranah ini saja banyak pelbagai, banyak yang punya yang kita ni itu bidangnya. Satu buku. Sudahnya saya jangan tak belajar Kifayatul Ghulam itu kanak-kanak. Buku permulaan bagi kanak-kanak. Habis kita bukan kanak-kanak ni. Tapi kita cek sekarang, benar lagi untuk kanak-kanak ni. Boleh kita selepas ini haram habis kita terbitkan buku. Mungkin sedakwah haram menerbitkan buku permulaan untuk kanak-kanak. Buku solat permulaan untuk kanak-kanak. Orang balik kan itu. Kalau buku permulaan untuk level ahli syurga, contoh. Itu barangkali ini level-level kami ni, confident. Confident itu penting. Jangan kurang confident. Tadi tajuk. Beza kan? Cuma ada istilah itu lagi yang selalu Dr. Pandi pun selalu menganukan hak cipta terpelihara. Saya nak komen Bapak Pandi lah. Hak cipta terpelihara. Sedangkan yang kitab-kitab lama ni dicetak ulang-ulang. Agaknya kalau kita ni kan ikutkan, kadang-kadang sian dia orang membuat buku Kalau ramai orang-orang fotokopi, kan pulang pasal ruginya apa tu Saya melihat fotokopi itu keburukannya satu saja. Boleh jadi yang di fotokopi itu ada
hilangnya punya apa. Okay? Yang ketiga, Kifayatul Ghulam. Ini kitab fiqh. Ini ya. Ini yang keempat, itu kan dijelaskan kemudian. Al-Muqaddimatul Kubra. Ini salah satu kitabnya juga yang dikarang oleh Syekh Ismail Minangkabau yang membahas ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, buku ini Syekh Ismail Minangkabau, 1 mazhab Syafi'i, 2 golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini bukunya yang kelima, Muqaddimatul Muqtadin, yang selesai dibuat waktu zuhur hingga menyebutkan tahun. Kandungannya membahas ilmu akidah. Artinya menjawab tadi beliau ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan juga ilmu akidah. Ini kelebihannya. Seterusnya yang keenam, ini diantara kandungannya juga, ini adalah berkaitan dengan tasawufnya. Tasawuf yang merupakan kitab terjemahan juga, ya, yang membicarakan tentang tarikat Syaziliyah. Alhamdulillah, satu pengenalan sudah, dan dimasuk pada sinopsis. Pengenalan saja sejam. Ini saya siok kalau mengajar ini. Saya masih ingat saya belajar dulu, guru saya itu slide-nya 3 slide mah. Jamnya 3 jam. Alhamdulillah ya kami. Awal habis sekarang nih slide-nya 3 buting. Kuliah 3 jam. Baru sejam 1 slide itu tahan-tahan. Lipas sejam slide kedua. Bermakna 1 slide 3 jam. Allah. Jadi lihat dia tuh kadang-kadang ini udah nampak Ada saya ini ada 28 slide. Kalau sejam slide 28 jam. 3 minggu pun dah habis. Okay? Baik. Kitab Kifayatul Ghulam merupakan sebuah karya yang disusun dalam bahasa Melayu dalam tulisan Jawi yang menghuraikan secara ringkas dan padat mengenai rukun Islam yang 5 dan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Sebagaimana judulnya, kitab ini disusun oleh pengarangnya sebagai rujukan dan teks pengajian bagi kanak-kanak ataupun pelajar peringkat permulaan. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Ismail Minangkabau. Tebalnya hanya mengandungi 44 halaman yang disertakan juga 2 buah kitab, yaitu Kitabul Buyu' dengan pengarang anonim, artinya nada nama, ada halaman saja, dan kitab Al-Faraid karangan Syekh Abdul Rauf Sikil halaman 14 dalam 14 halaman. Ini ciri-ciri kedua lagi, ciri-ciri ketiga kitab turas lagi. Dalam satu kitab ada lebih kurang kadang-kadang 2 atau 3 penulis. 2 atau 3 penulis. Pelajar saya beritahu, Ustaznya, kami cek dari awal-awal itu pasal fake. Tiba-tibanya kenapa ya ada pasal jual beli lagi, lihat tuahnya. Kenapa yang masuk ke sana tuh? Tanya saya. Sudah dibagi assignment, baca sinopsis kitab ini, baca pengarangnya. Aunya kamu, itu pelong memarah itu. Aunya kamu bermakna nanti membaca tuh, dibacanya saja dari awal ke awal. Pokoknya dia tahu yang di belakang ini ada kitab lain lagi yang dimasukkan ke dalam itu. Keduanya, dua-dua kitab itu adalah ditulis dengan bahasa Melayu dengan aksara Arab. Tapi ada juga beberapa perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Baik. Kitab Kifayatul Ghulam mempunyai kandungan ataupun isi pengajaran ilmu fiqh.
Rukun Islam yang 5 menurut mazhab Syafi'i. Mulai daripada jenis-jenis najis, tata cara bersuci, melaksanakan solat dengan segala syarat, rukun, wajib, sunat, makruh dan haram. 4. Menunaikan zakat. 5. Membahas berkaitan puasa. 6. Haji. 7. Umrah. 8. Membahas nikah. Semua ni dikaji dengan ringkas dan padat. Kalau kita ni lihat kitab fiqh Syafi'i, Imam Syafi'i awal-awal menjelaskan tentang niat. Syekh Ismail Minangkabau menjelaskan tentang najis. Indah suci daripada najis, indah suci daripada hadas, macam mana solat kita ni kan diterima? Itu penekanannya. Nah, macam mana solat kita ni itu akan diterima? Dalam menerangkan beberapa kajian peribadatan dalam kitab ini, Syekh Ismail Minangkabau kerap menyebut beberapa referensi yang menjadi acuan kitabnya. Salah satu di antaranya kitab Al-Hawi karangan Ar-Razi, kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, dan lain-lain lagi. Ada dua kitab yang utama ini dijadikan sebagai referensi, rujukan. Yang menarik di bahagian akhir kitab ini terdapat doa dan zikir yang sekarang ini dikenali dengan bacaan tahlil. Tapi dalam ini dipanggilnya khatam. Yang lagi kadang ada yang begitu tahlil itu pun bid'ah. Ngalih menjawab. Sampai ada kawan yang berlurus banyak. Mungkin membetahlil pun dah lagi dapatnya. Apa yang dapat dibuat arah mayat itu, jenazah itu. Ada yang menyeluruhkan itu, kirimkan lagu sajinya. Walhal yang dari tahlil itu ada hadisnya. Ini disusun tahlil itu yang punya ikutan turutan tapi ada hadisnya yang digunakan itu. Kenapa perlu bacaan ni? Cuma Nabi dah menyusun. Ulama-ulama dulu ni menyusun. Di sini habis kita sekarang melihat tahlil itu di belakang ada tu. Okay? Syekh Ismail Minangkabau menulis dalam pasal pada menyatakan khatam Al-Quran dan menyatakan tertib-tertib. Di dalam ini ada berkaitan dengan tahlil. Baik. Tadi masuk pada yang pertama. Kitab Kifayatul Ghulam ini dimulai dengan pendahuluan muqaddimah oleh pengarangnya. Aku mulai ini memang jadi trademark sudah ni. Bukan ku mulai itu. Aku mulai dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Dah berapa nampak di sana tu. Satu pakai terupung juga. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala yang sebenar-benar puji, dan bermula rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, atas keluarganya dan semua sahabatnya sekalian mereka itu. Ketahuilah, dijelaskannya di sini. A'lam annal mukallafina, ketahuilah setiap yang mukallaf itu makmurun, disuruh untuk mengenal Allah dan mengerjakan solat dan memberi zakat dan mengerjakan puasa dan mengerjakan haji. Kita ni disuruh untuk mengenal Allah. Itu mukadimahnya yang pertama. Tadi perhatikan lagi di sini. Ini menggunakan hadis Nabi Bunyal Islam alal khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'u ilaihi sabila. Ini pun kalau kena sabut rukun Islam, ada yang ikut urutan yang dihafal yang akan nyebah. Dan yang saya panding orang menyoal lah, sila nyatakan rukun Islam kelima. Contohnya, sila nyatakan rukun Islam yang kedua. Apabila murid menyebut yang lain, ia adalah hadis Jibril lah.
Waktu Nabi duduk dengan Nabi, akhbirni, kata malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad bagi tahu ani. Itu yang dipakai dalam buku teks keluar agama. Isunya bukan pasal kedudukan ni, ia tetap penyoalan kita ni bah. Cuba nyatakan rukun Islam yang ketiga. Satu tu ada masalah tu kadang-kadang. Semua mengucap 2 kalimah syahadat. Yang ketiga, ini masalah ni. Kadang boleh jadi puasa, kadang boleh jadi zakat. Kalau yang dalam ni, yang pertama syahadat, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima naik haji. Jangan disoal yang ke satu apa, kedua apa, ketiga. Biar dia, kalau kamu nyoal, biar dia sila nyatakan rukun Islam 1 sampai 5. Dia dikhawatiri rukun Islam sendiri yang dia tahu. Okey? Yakni didirikan Islam itu atas 5 rukun. Pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Dijelaskan sampai akhir di sana terjemahannya. Yakni dirikan Islam itu atas 5 rukun. Pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Dan yang kedua berikat, artinya penghuraian yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Dan yang ketiga memberi zakat jikalau sampai hartanya itu nisab. Ini bahasa lama. Bukannya harta dia kena pakai. Okey? Seterusnya, dan apanya tu? Tahunnya ke tahannya? Macam dua-dua je boleh, Ustaz. Ikut tahunnya, ikut bila yang ditahan harta tu. Jaga. Okey? Cukup nisab dan haul, bermakna tahun. Sekarang ada tu birabbinya birabbikum, berbekam tu. Kumulainya, dia faham dalam konteks. Okey. Keempat, puasa pada bulan Ramadan 30 hari di dalam setahun. Diberitahunya lagi 30 hari dalam setahun. Kelima, mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa berjalan kepadanya. Dan lagi, ini kalau ada full stop, baca sampai ke ujung. Bila kan habis dia? Kalau kuntal soalnya. Artinya kita pun bahasa ulang balik ulang. Mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang kuasa berjalan kepadanya. Nanti sampai sana. Dan lagi akan datang kenyataan satu-satu bab. Kenapa yang lainannya? Memang lain. Cerita baru. Bukan bab haji tu. Okey? Itu kan dijelaskannya di sana. Bab haji tu post stop. Orang dah tahu, disambungnya batu. Oh, artinya ia berjalan kepadanya, ia dah kuasa. Dan lepas satu datang arahnya kenyataan semata-mata bab yang masing-masing insya-Allah. Oh, rupanya ada perkataan insya-Allah, ia boleh haji semata-mata antam. Cerita lain tu. Kan tu keistimewaannya kitab lama ni. Dah dapat kita ni rujuhat arus bah. Kan laju berdasur ni. Perlahan-perlahan, seputing-seputing. Dan lagi ni cerita lain penjelasannya. Kandungan kitab ini dibahagikan kepada 5 bab ataupun fasal mengikut susunan rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Setiap rukun tersebut diberikan huraian oleh pengarangnya. Penjelasan tentang syahadah. Baca tiap. Ada bab syahadah kejumpahan? Enggak. Cari-cari. Enggak. Bermula syarat sah syahadah itu 4 perkara. Teruskan.
Teruskan. Diikrarkan. Teruskan. Ditasdikkan. Teruskan. Okey. Pertanyaan saya, buku ini untuk kanak-kanakan. Sepanjang umur habis kita, pernah habis kita belajar syarat sah syahadat? Tadi saya dulu belajar asyhadu an la ilaha illallah. Saya baru baca buku ini la ilaha illallah berapa tahun umurku, baru ku tahu syahadat ini ada syarat-syarat. Walhal sesuatu yang penting. Tadi anggap ringan saja syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khalas. Itu masalah. Tapi dibaginya syarat di sini. Ini buku untuk anak-anak ini menekankan kifayatul ghulam bagi orang yang akan mula-mula belajar ini ditekankan syarat sah syahadat itu mesti ada 4 perkara. Kita ni tahu syahadat itu. Bukan hanya tahu tapi perlu diikrarkan. Kita ni lafazkan, ikrarkan, sebutkan. Bukan disebut hanya, bukan hanya tahu, bukan hanya sebut, tapi ditasdikkan dalam hati kita ni. Jangan lidahnya menyebut lain, hatinya berpikiran lain, bayangan yang lain. Dan yang keempat, amalkan. 4 ini. Amalkan yang keempat. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Waktu biasa ni okey. Cuba pistol di kepala ni. Contoh. Adakah boleh lagi kita ni mengatakan Allah tu ahad? Kan saya selalu cakap arah student-student saya, kamu marah mengenai dengan Israel menyerang Palestin dan sebagainya. Kamu marah. Kita ni marah, semua orang marah. Tapi andai kata satu hari nanti diizinkan untuk kamu dihantar ke Palestin, berapa ramai yang bersedia untuk berjuang? Keimanan kita ni kan. COVID-19 ni mengajar kita ni arti iman yang sebenar. Benda simple pun jadi kemarahan kita ni. Kita ni yakin bersedia, kita ni tahu hari kiamat, dunia akhir zaman akan ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, musibah. Dan lihat yang besar-besar. Tiba-tiba Allah datangkan makhluk damit dan nampak pun. Yang dikenali sebagai COVID-19. Kan berubat kita ni, lupa kita ni berdoa kepada Allah. Baik juga kerajaan kita ni ke bawah dulu, mufti kita ni mengingatkan kembali akan muhasabah diri, akan doa kita ni kepada Allah. Ada yang lebih berani juga, beri takut juga tu, dah ada apa-apa ni nya, yang juga. Berapa kali kita ni mengalirkan air mata melintas saja di masjid yang kita ni yakin kita ni boleh hadir setiap hari, tiba-tiba tak boleh hadir. Itu baru Allah wujudkan COVID itu untuk kita ni berfikir. Paning kepala saya ngam tekana munajat kena suruh bahaskan tentang apa tu hari tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu SOP ketuhanan tu satu tu ini apa tu SOP keagamaan. Mana kami cari buku rujukan, mana ada SOP keagamaan ni? SOP yang dari Kementerian Kesihatan senang pulang mengulas ni. SOP keagamaan ni paning ni. Dah ada. Mengajarlah di Masjid Riyadus Shalihin. Nada kena mengana pun Riyadus Shalihin itu dengan SOP. Jadi dibaca bab pada muraqabatullah. Bagaimana kita ni mewujudkan rasa Allah itu dekat pada kita ni. Bagaimana kita ni mewujudkan rasa itu, ada 4 perkara ni yang perlu penting yang dinyatakan ni. La ilaha illallah. Kadang kita ni lupa akan usaha, kita ni lupa akan doa. Kita ni lupa akan setiap sesuatu itu berlaku atas izin Allah. Riko kita ni lah mengajar kita ni balik. Alhamdulillah, syukur.
Ya, Alhamdulillah, syukur. Awal-awal memang orang bermarah-marahan, salah siapa tu, salah siapa. Klusternya ni, ia ni membawa. Sudah banyak kluster, lagi mau menyebut kluster mana? Sangal sudah. Allah Ta'ala bersihkan lagi. Supaya kita ni jangan suuzon. Penyakit tu dari Allah. Sehat sembuh tu dari Allah. Kita ni perlu jalankan usaha, tawakal, ikhtiar. Ada susunan-susunannya. So, berkaitan dengan syahadah kita ni. Tahu kita ni dengan syahadah, yakin kita ni dengan syahadah kita ni. Anak-anak tani ajarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari kita amit beritahu. Dalam hati kita ni nada lain melainkan Allah. Dan kita ni naik saksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ada lagi sekarang ada wujud Rasul Melayu tu. Nabi Melayu, Nabi wanita. Kita ni bergiling kepala pula. Tapi ada orang percaya tu sikit kepala tu. Okay. Habis kita sekarang tu jadi pendakwah juga insyaAllah. Sebab tugas semua. Fardu syahadah. Pernah belajar fardu syahadah? Tak. Jarang. Apalagi jarang. Dah ada disentuh selalu ni. Tapi disentuh oleh Syekh Ismail Minangka bahawa fardu syahadah ada dua perkara. Kita diikrarkan dengan lidah, mesti juga dengan lidah, dan diikuti dengan tasdiq bil qalb, dengan hati kita ni. Macam mana kita ni akan mencek kesempurnaan syahadah kita ni? Perlu kepada 4 perkara. Tahu, ikrar, tasdik, dan yang terakhir tambahannya adalah yakin. Bab yakin ini banyaknya bab keyakinan, bukan datang secara mengajut, melainkan perlu kepada usaha. Tadi yakin, tapi bukan yakin-yakin saja. Tadi perlu kepada usaha. Baik, kita ni lihat. Syahadah itu 4 perkara. Syahadah, mana dia? Bukan ni ada sambungan ni. Yang membatalkan tu, terkajut je tu. Adapun yang membatalkan, tu di antara kesilapan tu juga. Kalau kena kat-kat tadi kena potong ni cuma ni. Kalau hadis saja saya bagi ada slide kita gambar. Kita gambar kenapa ya syahadah ni 4 perkara. Satu, menduakan Allah. Pasal ni kenapa menduakan Allah ni? Sambung aja di sini tu Dia taruh buku bis kita. Dah tu terputus, next page. Okay. Adapun yang membatalkan syahadah itu 4 perkara juga. Ini yang membatalkan syahadah kita ni, yang menyebabkan syahadah kita ni tidak diterima oleh Allah. Ya di bawah sekali itu sambungannya ke belakang. Pertama adalah menduakan Allah. Artinya Allah itu tetap satu. Dan yang kedua, syak hatinya akan Allah. Syak ni 50-50 dah boleh. 50-50 pun dah boleh. Dan mesti lawan syak adalah yakin. Kita ni yakin kepada Allah. Seterusnya, yang ketiga, menyangkal dirinya daripada dijadikan Allah. Maksudnya bukan dia aku ni contoh saja. Bukanlah membuat dia kau ni contoh. It is yang anda pahamkan, yang anda percaya kepada Tuhan. Macam mana saya membaca ada satu buku. Bukan saya membaca, ada sampai saya membaca, tapi saya membaca Profesor apa tu? There is a no God-nya. There is no God begitunya. Ia dah percaya ada Tuhan.
There is no God. Dari umurnya 50 tahun sampai 80 tahun, yang buat buku lebih 50 buah buku. Yang dia percaya ada Tuhan. Basar lagi captionnya tu, there is no God. Sampai ia mengkaji DNA manusia. Orang yang menyusun DNA manusia, DNA kita ni istilahnya kita ni buat dalam abjad lah, A, B, C, D, E, F, G macam tu. Nggak boleh bertukar ni, nggak boleh terlalih sedikit pun. Ya, indah mungkin indah ada yang mengatur semua perjalanan DNA ni. Mesti ada yang mengatur perjalanan DNA. Dan DNA manusia semuanya sama, 99% sama. Hanya 1% yang berbeza. Itulah yang membezakan warna kulit kita ni, warna mata kita ni. Dan menjadi bukti bahawa manusia itu adalah daripada keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kan kita ni jawab pakai Quran dan orang percaya tu. Diceknya, mesti ada yang mengaturkan. So, there is something a supernatural dipanggilnya. Akan ada satu kuasa yang melangkaui kuasa manusia yang menciptakan DNA ini. Not itu akhirnya there is no God, atau no itu di cancelnya there is a God. Baru ia percaya. Tapi baru pulang Islam tu, ia percaya ada Tuhan saja. Yang Islam profesor dan dari Thailand tu, itu ia mengkaji kulit. Ia mengkaji kulit. Dalam Al-Quran menjelaskan apabila manusia disiksa di neraka, kulit-kulit ini angus, lepas itu akan tumbuh kulit-kulit yang baru. Kenapa perlu tumbuh kulit baru? Sebab kalau kulit kita ini sudah angus, tekanan api itu macam dia lagi terasa. Dia bacanya bermakna ada bukti daripada Al-Quran, maka pada ketika itu barulah ia percaya. Pasal tu bumi bulat kah, bujur, sfera kah? Itu tanya pakarnya. Macam mana keadaan bumi dan dia bulat kah, bujur kah? Kadang orang mendatangkan fakta ni macam Allah. Ada yang jadi mahal. Allah macam mana juga. Lepas lagi yang ada WhatsApp, na-share. Now keluar arah media lagi. Berita. Borneo kali. TikTok. Pun bahaya. Bagus bilang TikTok kan tapi informationnya tu, reach of information itu kadang-kadang kita ni tak tahu siapa yang mengulasnya. Lain lagi banyak ustaznya tu, ustaz TikTok. Orang tadi ini jadi ada tu. Penguraian yang panjang. Orang kita ni suka mendengar yang pendek YouTube bis kita. Mana cuba bis kita buka YouTube. Bis kita buka satu yang sejam 2 jam tu. Di bisa yang 5 minit tadi. Di bisa yang 6 minit tadi. Biasanya cuma tu kan. Kadang ada yang information tu salah sampai. Okay? Tidak tadi menyangkal diri kita ni itu dijadikan daripada oleh Allah pun akan membatalkan syahadah kita ni. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keempat, tiada diisbatkan zat Allah. Berhenti sana, jangan disambung lagi. Diisbatkan dengan zat Allah. Demikian inilah yang membatalkan syahadah. Okay? Sebab itu yang macam kita melihat yang cerita Piramli itu, dengan inilah padamu si mambang. Jadi ulangnya balik. Ini jangan perkataan ni jangan lama ni. Bahasa-bahasa lama. Dan barulah lafaz syahadah itu dinyatakan. Cuba baca sama-sama. Sama-sama ini tadi bersyahadah lagi insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa tu? Baca. Ikutkan anunya itulah. Ikutkan yang ayat ni baru macam orang lama. Jangan pakai bahasa. Artinya naik syaksi. Itu ya. Okay.
Aku dengan i'tikad yang yakin bahawasanya melainkan Allah, dan naik apa tu? Bukan kudung naik saksi ku dengan i'tikad yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya pesuruh Allah. Demikianlah yang dinamai syahadat. Diulang balik ujungnya anita syahadat. Inilah ejaan baik itu ba alif hamzah ya kaf. Pandarnya kalau ikutkan sistem kaedah penulisan huruf Jawi, untuk sistem ejaan Jawi Dewan Bahasa menggunakan qaf. Sebab glotis pada huruf K bagi bahasa Melayu dilambangkan dengan huruf qaf, bahasa Melayu. Kaf untuk bahasa Inggris, objektif, aktif. Student pun ada juga yang kadang-kadang macam itu, Ustaz, yang kami baca baik kok. Ya saya ni bahasa Melayu bukan Quran. Dan ada bertajwid bahasa Melayu ni. Mun bertajwid payah kita ni. Sekarang kita dibalik kok. Dada yang bertajwid adalah Al-Quran sahaja. Okey? Baik. Kita disambung lagi. Mana dia? Nah kan hilang dia. Faedah. Apa arti faedah? Arti faedah manfaat. Ini yang akan kita dapat. Faedah ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan syahadah. Lagi sekali, apa yang kita ni belajar tentang kelebihan syahadah? Dada jarang bah. Sudah hatinya saya. Rukun Islam yang pertama mengucap dengan syahadat itu saja yang tadi belajar. Rupa-rupanya ada syaratnya, ada rukunnya, ada kelebihannya. Kelebihan syahadah itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat ini adalah kita disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, dalam la ilaha illallah ini berapa kali kita ni membahas tentang kalimah la ilaha illallah ini secara terperinci. Kalimah yang pentingnya syarat, bukan lagi syarat ni, apabila akhir hayat kita ni menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Kunci sudah kena bagi ni. Artinya akan confirm masuk syurga apa saja tak? Bolah hantar dulu. Kenapa kita bolah ni? Aku apa sudah? Mati sekarang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu sangkutan. La ilaha illallah tu bukan hanya disebut, melainkan ikut pada perbuatan kita ni. Bukan senang kan sakratul maut itu Bukan balik pulang saya pernah. Didasarkan membaca memang dah senang. Okey? Dan lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, segala hurufnya 24 huruf. Pernah mengira? Kira tiap, lurus kinda. La ilaha illallah tu 24 huruf. Sekalian itu hurufnya huruf apa? Hurfiyah. Yakni dibuatkan sekalian hurufnya sahaja, tiada titik satu pun daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah indah ada yang bertitik. Kerana isyarat kepada seyogianya barang siapa yang mengata dengan dua kalimah syahadah itu perlu dengan ikhlas pada hatinya. Allahu Akbar. Satu titik yang kadang-kadang kita ni umpamakan satu titik-titik noda, titik-titik dosa itu dalam kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang bertitik. 24 jam menjadi indikator kepada
kita ni hidup ni dalam masa 24 jam. Dalam masa 24 jam setiap hari, indah boleh sejam. Indah dah dalam hati kita ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buku kanak-kanak. 24 jam. Kan kita ni katakan 23 jam, 22 jam, 2 jam yang lain, hati kita ni arah lain, akan membawa kepada keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 24 ini mengingatkan kita ni. Dan disambung lagi dengan ikhlas dalam hati kita ni, supaya ikhlas. Dan tiada sekalian daripada sekalian hurufnya bertitik itu isyarat kepada bahawasanya sayugianya bagi barang siapa mengatakan ini, hendaklah suci hatinya daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Titik tu tadi menunjukkan kita ni perlu ikhlas. Titik atu juga tadi menunjukkan yang indah dan titiknya tu kita ni hanya bulat kepada Allah. Dan lagi, dua kalimah syahadat itu 24 huruf, kerana bahawasanya malam dan siang itu 24 saat jam. Maka tiap-tiap satu huruf itu menutupi ia akan dosa tiap-tiap satu saat. Setiap sejam kita ni tu huruf itu 24 itu menutupi dosa-dosa kita ni. Pecahnya lagi. Dan lagi dua kalimah syahadah itu 7 kalimah. Siapa mengira masa selama ni 7 kalimah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa mengira 7? Jarang kita ni mengira. Tadi sabut saja. Karena Syekh Fakhruddin Ar-Razi, karenanya maksiat itu katanya tiada betul. Tiada sunyi hantu. Bukan ni. Tiada sunyi. Melainkan datang ia daripada anggota yang 7. Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pun ada bagi tahu 7 juga anggota kita ni. 7 perkataan itu anggota tubuh manusia ni, yang zahir tu ada 7. Yang 7 inilah penyebab dosa. Mata kita ni, mulut kita ni, telinga kita ni, ini penyebab dosa. Dikaitkan dengan mengucap 2 kalimah syahadah ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pernah mengalirkan air mata berceramah. Anda minta berceramah tahun ini juga arah orang yang confirm masuk syurga. Yang berceramah ni belum tahu masuk syurga, tapi diminta berceramah arah orang yang confirm masuk syurga. Orang-orang di pusat bahagia, buta, autisma, bisu, tapi yang melihat pada pergerakan bibir, senyum-senyum yang mendengar. Apabila diceritakan tentang Rasulullah SAW, dan saya tahan waktu itu, saya sanggup melihat mua-mua orang yang masuk ahli syurga ni, diri macam si Banar menyampaikan anak bistia. Saya waktu itu berfikir aja, macam mana akan menyampaikan ceramah di pusat bahagia ni. Saya tanyalah kawan yang menjemput tadi. Saya marahi pulang ke dia. Kawan ni mandai-mandai menjemput ke dia aku. Apa yang kau sampaikan ni? Kau sampaikan saja yang simpel-simpel. Senanglah kau bercakap yang simpel-simpel. Student-student kamu ni, ada yang tunya, yang ada yang babau, ada yang la ilaha illallah, pandai bahasa isyarat ni kau. Tapi durang boleh, dengan izin Allah, durang boleh membaca kita ni punya pergerakan bibir. Berbincangnya sama kawannya, tapi ketawa-ketawa ya, begitu aja saja.
Ni yang macam kan umpat rasanya. Tu pengajaran. Tadi melihatlah yang kena jemput waktu musabaqah tu kan. Tadi melihat Allah ambil satu nikmat tapi Allah bagikan nikmat yang lain. Tapi di Brunei macam itu juga. Orang autisme ni, kita pun faham kan, kalau ada sesuatu yang men-trigger ke dia untuk indah mendengar, habislah ceramah tu dia tu. Dan saya tahu macam mana akan handle. 2 kali turut-turut saya kena. Sekali di sekolah agama. Student tu keluar. Kanak-kanak keluar. Duduk ya arah keluar tamu hormat tu sebenarnya duduk. Misalnya Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif untuk meminta bantuan daripada, kenapa Nabi pergi ke kota Taif? Sebab di kota Taif itu ada adik-beradik sesusuan Nabi. Harapan Nabi minta tolong. Tapi Nabi disiksa. Apanya anak-anak? Nabi disiksa. Cikgunya yang di sekolah agama tu payah sudah sekarang menjawab tu. Mana Allah ninya? Anak autisme, mana Allahnya? Tanyanya. Jadi kalau kita ni melihat kepada aspek-aspek ini, 7 syahadah, 7 perkataan pada syahadah ni, there's nothing impossible bah. Yang boleh kita dikatakan yang kita ni tu masih lagi kekurangan ilmu. Sampai kecuaian kita ni syahadah selama ni kita ni titik beratkan. Tadi sabut saja. Tapi mana ikraran kita ni? Mana tasdik kita ni? Mana amalan kita ni? Okey? Dijelaskannya di sana. Pertama daripada 2 tangan kamu. Dosa kita ni yang pertama, anggota kita ni yang pertama dari 2 tangan. Selepas itu yang kedua daripada 2 mata. Selepas itu daripada 2 kaki kamu. Yang keempat daripada lidah kamu. Yang kelima daripada apa nek? Daripada pertama kali ini Ustaz. Daripada perut. Bung, pertam, ya saja tu. Ini ejaan lama, perutmu. Dan yang keenam daripada 2 telingamu. Dan yang ketujuh daripada apa tu? Bahasa Arab sambungnya dengan Melayu. Farajmu. Kemaluan kamu. Dosa kita ni dari 7 ni. Sebab itu kalau ada dari 7 ni akan kuranglah dosa kita ni. Orang yang buta, orang yang tuli dan sebagainya. Itu tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menjadikan kita ni sempurna insya-Allah. Maka tiap satu-satu daripada yang 7 kalimah itu menutupi ia akan maksiat yang satu anggota yang 7 itu. Memang diulang yang balik, faham? Artinya 7 perkataan tadi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan menutup segala dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kita ni yang zahir. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu dipanggil sebagai 7 anggota yang zahir. Dan isyarat pula 7 kalimah itu kepada 7 apa di sana? Pintu neraka. Allah. Pintu neraka pun ada 7. Dan akhirnya dengan kita ni menjaga syahadah kita ni, 7 kalimah ni akan membuka seluas-luasnya 7 lagi pintu syurga. Itu dihuraikannya di sana. Itu dihuraikan dengan penuh mendalam, dengan penuh detail. Sebab itu lagi ditekankan di sini ada satu kenyataan yang di akhir di sana.
La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Indah sah ibadah kita ni selagi mana kita ni indah mengenal pencipta kita ni, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ni sembah. Ini di antara penjelasan berkaitan dengan syahadah. Berkaitan dengan syahadah. Dan selepas itu Syekh Ismail Minangkabau telah menjelaskan untuk ibadah kita ni diterima, kita ni perlu mengenal Allah. Bagaimana kita ni mengenal Allah? Kita ni perlu mengenal kepada nama-nama Allah. Sebab itu wa'allamal adama asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama Allah. Ini di antaranya Asmaul Husna. Nama-nama pun masuk dalam kitab ini. Jadi ini lah di antara permulaan kita ni dalam mengenal rukun Islam yang selama ini kita ni rasa kita ni sudah hafal. Betul, hafal. Tapi faham belum tahu. Dan mudah-mudahan dengan ada sedikit ilmu kita ni, setiap malam kan kita ni bincangkan adalah secara detail lah, dah sampai. Sebabnya 6 minggu kena 6 minggu, sebulan lebih. Sebulan lebih. Kalau buat pengajian untuk satu kitab ni pun selalunya mengambil masa 1 semester. Pun indah habis juga. Indah habis. Itulah bisanya juga. Sekarang kalau kita rasa awal habis, awal gym boring tak? Ya cuma tu lah. Biarin dah mau habis. Memang dah habis lah. Memang ilmu Allah ni dah habis. So, ini di antara perbincangan kita ni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu sedikit sebanyak membuka minda kita ni. Bukan mengajar bis kita, tapi hanya berkongsi dengan bis kita. Saya pun tidak berapa arif juga. Saya pun tidak berapa alim juga. Saya pun masih belajar dan terus belajar. Kalau sekiranya ada apa-apa yang kewahaman bis kita, yang bis kita tidak faham, bis kita boleh tanyakan berkaitan dengan setiap tajuk yang kita jelaskan ini. Untuk hari ini kita bukakanlah persoalan berkaitan dengan syahadah. Jangan yang lain dulu solat apa tu kemudian. Ini syahadah dulu. Kalau ada apa-apa kan bis kita tanya dalam kita ni ada lebih kurang beberapa minit saja lagi. Tapi biasanya jarang pulang bertanya nih, alhamdulillah. Itu kehebatan tadi orang Brunei mudah paham. Ada? Ada, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan bertanya pulang dalam slide yang ketiga ataupun yang keempat tadi. Bukan pulang tentang syahadahnya. Okey. Apa perbezaan bai'ah, talqin sama tawajuh? Apa perbezaannya tu? Secara ringkaslah Ustaz. Perbezaannya siapa dapat menjawab mana dia? Awal-awal tadi Ustaz. Benar. Bai'ah, talqin sama tawajuh. Apa bezanya? Bai'ah artinya secara umumnya adalah perjanjian. Perjanjian yang secara ini dijelaskannya di sini. Hasil kajian tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah mempunyai amalan-amalan yang ditetapkan. Kalau kita ni sebut pada Naqsyabandiyah tarikat, saya tidak mengulas panjang tentang tarikat ni sebab saya sendiri pun tidak ada mengikuti mana-mana tarikat. Okey, tarikat ini ia punya jalan-jalannya yang tersendiri yang dibuat berdasarkan daripada contohnya paling senang macam kronologinya. Kalau bis kita kan masuk our gang, contohlah. Tudung kita ni mesti sama. Contoh. Baju bis kita mesti bajunya yang macam ni. Mesti sekayu macam ni. Itu diantaranya. Okay? Kalau talqin ni, selalunya yang kita ni, yang dibaca bacaan, yang wirid-wirid segala yang tertentu atau tawajuh ni yang jadi isu ni. Bukan bilang isu apa. Ia bagaimana kita ni merupakan sesuatu itu. Satu saya tidak mau mengulas lebih lanjut di dalam ni lah. Zikir-zikir itu memang yes. Itu memang di antara kelebihan yang ada pada tarikat-tarikat yang tertentu. Apabila kita dibaca zikir-zikir itu
yang menghimpunkan banyak jenis zikir, tujuannya adalah mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang direka, yang dicipta dari pengasasnya itu sendiri untuk ia, contohnya untuk ke dia dekat kepada Allah. Macam contohnya kalau barang yang sekarang ni yang paling simple, kalau main bulan dia juga kan bagi contoh habis kita main bulan ya, commissionnya orang ni tahu kita ni orang itu macam-macam bang. Ya dipanggil sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jadi ia punya ciri. Kadang kita seharian bis kita ada amalan-amalan bis kita, kan? Bangun pagi, jadi aku mesti baca Fatihah. Mesti membaca 3 kul. Namanya, kalau bis kita ada pengikut, tetap yang bis kita ajarkan tu. Sebab pengikut bis kita akan mau macam mana apa yang akan bis kita buat. Kenapa muka bis kita ni kencangan ya? Waktu ku bodoh, ku gusuk macam mana cara menggusuk. Contoh. Ia memang bukan dari Nabi, tapi dari orang gurunya tu tadi. Yang pengamalan tu. Sebab itu dijelaskan dalam penyelidikan ini. Apabila diselidikinya, tidak ada yang bercanggah dan semuanya berpandukan daripada Al-Quran, hadis dan mengikut pada beberapa pendapat ulama. Dan saya beranikan komen lebih halus sebab saya sendiri dah mendalami bidang saya fake. Jadi bukan Anda tahu, bolehlah dikatakan Anda tahu, tapi bukan dalam niche saya, dalam bidang saya untuk menghuraikan lebih lanjut tentang akidah itu. Itu berkaitan dengan akidah tasawuf itu Sufiyah. Wallahu a'lam. Tapi itu secara umumnya bis kita minta yang punya maknanya saja kan untuk membezakan. Okey, sama ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh bertanya ni saya jawab pada Mas mau apa ni dalam bukankah yang bertanya tu lebih tahu daripada yang ditanya, betul hanya baik jawabkan malaikat Jibril lah kali. Betul Syekh. Di mana saya tak? Sekali ini peringkat yang ketiga dari bawah. Oke. Ini ada tinggalan ketiga. Rukun syahadat itu apa? Satu kita adapun rukun syahadah itu 4 perkara. Pertama, mengisbatkan dengan zat Allah. Kedua, mengisbatkan dengan sifat Allah. Yang ketiga, mengisbatkan dengan af'alullah. Ini 6 indah dibawa. Bukan ditinggalkan tuh, 6 dia sengaja indah dibawa. Bukan sengaja indah dibawa juga. Sebab indah saya menjelaskan secara detail. Ini baik ni. Tuan pernah waktu itu kita ni berkelahi sama masa maghribnya isyanya akhir kah? Sedang-sedangkan belajar itu selalu kadang-kadang ikut ini alhamdulillah. Ini senang nih. Sebabnya maghribnya awal benar. Bernafas lagi. 2 tahun sebelum Covid itu maghribnya akhir. Datang pun 7 lalu sudah baru ramai yang datang azan isya ya. Sebenarnya saya bawa, kalau kedengaran tadi saya bawa sembahyang dulu tuh. Ini nak kena suruh sembahyang dulunya. Kata okey, dah adalah. Itu pulang bis kita. Nanti kalau sekiranya bis kita mau nanti kita ni solat dulu, boleh solat dulu. Lepas solat sekarang tadi berhentian ni lah. Saya akan ngambil lebih masa insya-Allah. Sekarang ada jaling sekarang malam minggunya. Pukul 9 lalu dia habis ya. Kalau pukul 9 habisnya pukul 9 insya-Allah. Ada lagi pertanyaan? Okey. Ada.